Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam emas. Apa khabar? Salam tengah hari. Dah lunch ke belum tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Nadia sekarang ni bersiaran di dua platform. Satu saya live di page dan satu lagi saya on di Instagram. Okey. Tahniah kepada tuan-puan yang kaya dengan emas. Wah, hari ni Nadia nak sembang pasal emas. Dah lama dah Nadia tak share pasal emas. Okay, dekat tangan saya ada beberapa pieces emas yang collection kesayangan. Collection kesayangan. Okay, collection kesayangan saya. Alright. So, Allahu Akbar, rasa macam dekat sangat. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni Nadia nak sembang apa yang sedang berlaku pada hari ni. Hari ni pagi tadi, bukan pagi tadi, semalam ada, bukan, semalam dan pagi tadi lah lebih kurang sambungan kan. So, kejap saya nak betulkan sekali ni. Okay. Ada seorang hamba Allah merangkap my dealers, my customer, my kawan juga. Jadi, beliau memerlukan tunai segera. Okay, memerlukan tunai segera. Jadi, apakah yang membantu beliau? Of course, emas. Okay, of course, emas. Okay, dan Alhamdulillah, emas yang beliau ada, dah orang kata ada yang sudi meminangnya. Ada yang sudi, orang kata, ada orang sudi lah. Sekejap, macam ni. Okay, saya modify kotak ni untuk display kat you all supaya nampak. Okay, alright, di tangan saya ni ada emas. Sebelum itu, kepada yang tak pernah kenal saya, Nadia adalah founder master dealer. Okay, founder master dealer dekat Public Gold. Alright, so dah lama dah berkecimpung dalam dunia emas ni. Okay, lebih daripada 9 tahun. Memiliki emas sejak 2009 lagi sebenarnya saya. Sebelum kenal Public Gold lagi dah berjinak-jinak dengan simpanan emas ni. Alright. Dan emas ni dah banyak sangat bantu saya, banyak sangat bantu Nadia, banyak sangat bantu empayan Nadia. Jadi, apa salahnya untuk saya berkongsi pula kepada kawan-kawan sahabat muka buku supaya tuan-puan juga simpan emas. Okey, Nadia pegang je ni sebab saya tak ada stand saya tahu. Saya rasa saya perlukan satu stand lah. Okey, saya perlukan satu stand. Kadang-kadang meja ni dia rendah sangat. Okey, nak sesuaikan dengan paras mata dengan kamera tu. Saya perlukan benda ni. Alright. So, emas yang Nadia ada sekarang ni adalah koleksi-koleksi yang biasa disimpan oleh kawan-kawan saya, rakan-rakan dealer saya, rakan-rakan customer saya. Okey. Empayar saya kebanyakannya menyimpan collection bunga emas. Okey, collection bunga emas, tuan-tuan dan puan-puan, collection bunga emas. Ini adalah collection bunga emas. Kepada yang belum pernah melihatnya, ini adalah collection bunga emas. Okey, why bunga emas? Sebab ini adalah sertifikatnya. Okey, macam biasa saya sebut, okey, belakangnya ada berbentuk bunga dan belakangnya ada batik, corak batik, dan depannya ada bunga. Alright, bunga emas lah. Alright, kawan saya, okay, nama dia Su. Saya panggilkan dia, bahasakan dia Su. Dia tanya saya berapakah yang patut dijual. Dia perlukan segera, dia perlukan tunai itu segera. Why dia perlukan tunai itu segera? Sebab dia nak beli kelengkapan untuk dia buat kerja. Alright, so bagi dia itu sangat penting. Sebab kelengkapan itu, apa dia nak beli? Dia nak beli komputer. Dia nak beli komputer dan dia memerlukan tunai segera. Okey, komputer itu digunakan untuk apa? Untuk nak buat bisnes. Alright, untuk nak buat bisnes. Sambil itu dia juga adalah seorang pelajar. Dia juga adalah seorang pelajar, memerlukan komputer dan peniaga dalam Shopee, dia juga adalah dealer aktif dekat Public Gold, juga aktif menjual barang dekat PG Mall. Okey, jadi komputer itu sangat penting untuk beliau. Okey, jadi dia tanya saya berapakah harga yang dia patut jual. Saya bagi cadangan harga. Alhamdulillah, harga cadangan saya tadi tak sampai 10 minit terus ada orang beli. Okey, terus ada orang beli.
Okay, harga tadi saya tengok dia jual sekeping dinar. Sekeping dinar. Okay, kalau hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi tengok harga web hari ni, sekeping ni lebih kurang 1133. Okay, tapi kawan saya tadi sebab dia urgent, so saya minta dia kurangkan sedikit, kurangkan dalam tak sampai RM50. Sebab urgent kan, dia nak pakai duit segera. Dia memang nak segera-segera sangat-sangat. Dia sebenarnya kalau kita nak jual emas public gold ni, dia ada alternatif, sama ada memajak emas. Kalau memajak emas maksudnya you kena tebus balik. Tapi kali ni dia memang sebab benda tu nak alih kepada satu terus aset dan dia tak nak orang kata tak nak risikokan diri. Jadi dia terus nak jual. Yang kedua, dia boleh jual kepada public gold. Emas ini dibawa kepada public gold dan dia akan terima tunai tu besok. Sebab satu hari bekerja, ya, satu hari bekerja. Alright. Dan tetapi dia perlukan tunai tu hari ini juga. Jadi dia perlukan tunai hari ini juga, maka dia open. Saya minta dia kurangkan lebih kurang RM50 saja. Kurangkan RM50 daripada harga pasaran. Alhamdulillah bukan tak sampai 10 minit. Buka je terus saya share dia iklan dalam grup saya, dan ada antara kalangan-kalangan dealer-dealer aktif ni juga share dalam grup yang dealer mereka. Okay, bawah umpaya saya. Pam terus lock. Nampak tak? Nampak tuan-puan? Ada ramai sahaja yang ada tunai. Yang tunai tu tak tahu nak buat apa. Dia sekali-sekala bolehlah kita jual by cash macam tu. Kita segera. Tapi kita menghormati. This is a business. Kalau boleh beli jual dekat public gold. Okay, sebab kita nak harmonikan bisnes. Okay, Assalamualaikum sis. Muhammad Syarikin. Osman. Emas yang ada susut nilai juga ke macam emas hiasan? Betul. Muhammad Syakirin, pernah beli emas jongkong ataupun dinar? Okey, ini dinar ya, dan ini pula adalah jongkong. Alright. Emas perhiasan seperti cincin, gelang, subang, rantai, okey, dia ada susut nilai. Emas jongkong, dinar juga ada susut nilai. Tetapi susut nilai emas perhiasan biasanya sekitar 25 sehingga 30%. Dan kalau barang kemas itu ada batu berlian, okey, ada batu permata, ada apa lagi, batu-batulah Swarovski dan macam-macam kan. Okey, biasanya susut nilai dia boleh sampai 50%. Banyak sangat. Jadi bila harga emas itu naik, bila kita nak jual, keuntungan tetap ada untung, bukan tak untung. Tetapi susut nilainya tidak sesuai jika nak dibuat pelaburan dan juga simpanan. Jika memang niat untuk buat pelaburan ataupun simpanan, maka emas jongkong dan dinar adalah yang terbaik. Okey, sekejap sebelum tu Nadia nak pinkan nombor telefon. Okey, manalah tahu tuan-puan ada idea ataupun bukan idea, maksud saya tuan-puan ada persoalan, maka boleh kejap ya, saya tak tahu boleh copy tak paste kat sini. Kejap bagi saya keluar chat. Okay, saya keluar, saya nak pergi ambil link copy paste je. Alright, link copy paste sahaja. Bagi sekejap ya, bagi saya laluan jap. Alright. Alhamdulillah ingatkan dah keluar dah. Okay, terima kasih sebab sudi join live Nadia ni. Boleh share dekat kawan-kawannya, sebab Nadia nak share. Kawan Nadia hari ni, dealer Nadia, dia merangkap dealer juga, kawan tempat saya bercerita juga. Okey, hari ni dia jual emas serta-merta. Maksudnya emas ni adalah sesuatu yang sangat mudah cair. Bila saat kita memerlukan tunai tuan-puan, tak ada benda lain yang boleh tolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Boleh saudara mara boleh, keluarga boleh, sahabat handai boleh. Tetapi bukannya kerap. Kalau kerap sangat pun dia orang pun tak sudi. Okey. Kalau katakanlah mak ayah kita kaya, adik-beradik kita kaya, dia orang pun ada kelebih-lebihan, boleh, tak ada masalah. Cuma yang lebih baik adalah diri sendiri. Okey, berapa harga emas hari ni? Izinkan saya buka website jap. Okey, harga emas hari ni adalah RM264 segram. Saya ni on off.
Okey, minta maaf banyak-banyak saya terpaksa on sebab biasanya saya live satu je. Hari ni RM264 segram untuk jawapan kepada Muhammad Syakirin. Alright, okey, sambung balik kepada susut nilai persoalan tadi. Susut nilai, ya, susut nilai untuk emas, dinar dan jongkong. Kalau dekat public gold, maksimum pun 9%. Maksimum 9%. Jadi tuan-puan, kalau anda berjadi dealer, ada priority dealer, ada master dealer, ada normal dealer. Okey, contohnya Nadia master dealer. Kalau emas tu 9%, Nadia dapat kurangkan lagi 2.3% sebab masa beli dan masa jual ada 0.3% dapat masa buyback, 2% masa kita beli. Jadi susut nilai emas tu dah berkurang. Dah berkurang maksudnya dah 9 tolak dengan 2.3 dah dapat 6.7 kan. Alright. Sorry. Sekejap, betul ke saya ni? 6.7, 6, 7, 8, 9. Betul lah. Alright. Jadi tuan-puan, susut nilai emas sangat-sangat rendah. Ini kalau saya beli yang 1 gram, yang 10 gram. Cuba bayangkan saya beli emas yang agak besar. So susut nilai dia baru 6% tolak dengan 2. So saya punya susut nilai tak sampai pun 4%. Jadi walaupun emas tu naik dia sedikit sahaja, okey, alhamdulillah masih sempat rasa untung. Berbanding dengan barang kemas, bila harga emas baru naik sedikit, so dia tak akan sempat rasa untung lagi. Emas dia nak kena naik agak banyak baru untung. Sebab itu emas perhiasan dia untungnya dekat pemakai. Bila wanita memakai barang kemas, dia akan rasa satu aura yang sangat positif. Okey, dia akan rasa satu mood keyakinan. Dia keuntungannya dekat situ. Dia tak rugi ya. Tetapi kalau untuk investment maka tuan-puan silalah pilih dinar. Okey, silalah pilih dinar ataupun jongkong. Lagi besar emas itu, lagi kecil susut nilai dia. Okey, terima kasih kepada Muhammad Syakirin sebab sudi bertanya dalam live Nadia ni. Okey, ini Nadia tunjuk ya. Okey, ini adalah koleksi emas yang biasa sahabat-sahabat saya, tim-tim saya, empayar saya shopping. Ini yang memang collection. Okey, Nadia memang simpan yang kecil-kecil. Okey, saya ada koleksi kecil-kecil. Kalau dulu-dulu Nadia, terima kasih Encik Faiz sebab sudi live. Okey, terima kasih Chua, Nick Din. Alright. Saya nampak Putra Arjuna, okey, Hazimin. Alhamdulillah, terima kasih sebab watching saya tahu. Terima kasih sebab sudi. Alright, sebab sudi join live Nadia. Okey, izinkan share tahu sebab supaya orang lain pun dapat manfaat. Okey, sekejap saya lupa pula nak pinkan. Oh, boleh pin kan? Boleh pin. Alright, dia macam ni tuan-puan. Emas ini macam kawan saya tadi, kenapa saya cakap mudah cair? Dia memerlukan dana untuk membeli komputer. Okey, dia adalah seorang pelajar yang buat master ataupun PhD macam itulah, bukan ijazah lah. Maksudnya dia nak jadi pensyarah. Okey, dia nak jadi pensyarah. Dia tengah belajar master ke PhD, something like that. Alright. Okey, jadi dia buat secara part time, belajar daripada rumah, memerlukan komputer. Sambil-sambilan itu dia juga dealer aktif public gold dan juga penjual dekat shop, dekat platform online macam PG Mall. Okey, Shopee dan Lazada pun ada juga. So dia memang memerlukan komputer. Komputer tu dia dah lama dah. So di saat ini dia nak membeli komputer, so dia memerlukan tunai. Bila dia memerlukan tunai, dia ada dinar. Okey, dia ada dinar. Dinar yang beliau beli ni, kalau sefahaman saya lah, dinar tu dah menguntungkan kan. Sebab apa? Dulu kalau katakanlah koleksi yang macam ni, harga yang masa dikeluarkan dulu adalah sekitar dalam 800 lebih macam tu je. Koleksi saya ni sekitar 800-900 je ni tuan-puan. Sekarang ni dah 1000 lebih tau. Sekarang ni dah 1000 lebih. Ini jongkong yang Nadia beli, okey, walaupun ada susut nilai, tapi emas yang saya pegang ini harganya tak sampai pun 2000. Okey, saya ingat lupa tapi sekitar 1700 macam tu, 1700 hingga 1800 lah. Okey, exactly harga tu saya lupa sebab banyak sangat kan. Alright, so inilah harga emas yang Nadia pegang dekat tangan saya ni.
Tapi sekarang ini harga emas adalah RM264 segram. Jadi harga dah jadi RM2,640. Alright. Jadi tuan-puan, mana untung? Simpan emas ke simpan duit? Sebenarnya dalam jangka masa panjang emas, kita simpan sebenarnya kita mengalihkan tunai kepada emas. Kita alihkan tunai kepada emas. Sebenarnya bila kita alih, kita dah tak nampak angka-angka. Okay, kita dah tak nampak angka-angka. Nadia nampak saudara Mat ada request PM. Sorry, telefon saya sedang buat live. Nanti saya balas ya. Okay, hai Yayin, apa khabar? Hai Aizat, apa khabar? Alright. Nanti saya akan balas dan saya akan bantu. Okay, sekarang Nadia izinkan Nadia buat live sekejap. Alright. Jadi tuan-puan, dia sebenarnya konsep dia macam ni. Bila kita simpan emas, kita ada tunai. Okay, kita ada tunai. Dan tunai itu memang kalau saya masuk, dulu-dulu saya masuk, saya buat emas, lepas tu saya pernah masuk kelas hartanah tau. Dalam kelas hartanah tersebut, dia ada ajar cara kewangan. Itu ilmu pertama kewangan saya. Itu ilmu pertama. Dia ajar macam ni. Dia ajar macam-macam mana pun you kena invest, you kena alih. Walaupun you nak beli hartanah ke apa benda tu, you tetap kena ada simpanan. Simpanan normal, orang yang normal maksudnya majority dan yang paling afdal 10% itu wajib. Okay, 10% itu wajib. Let's say you punya gaji RM1,000. Okay, RM1,000 pendapatan ni tak kisahlah you business ke, you adalah makan gaji ke, you kerja part timer ke, you drop ship ke, ataupun apa-apa sajalah, ambil upah jaga baby ke, ataupun mungkin you ambil upah sebagai food panda sekarang ni kan, ramai orang buat delivery ke. Apa-apa sahaja jumlah yang you dapat pada bulan itu ke, minggu tu ke, tuan-puan alihkan 10%. Wajib. Itu wajib. Kalau boleh lebih lagi, tambah-tambah yang macam bujang. Kadang-kadang yang bujang pun dia ada komitmen. Okay, dia ada komitmen. Mungkin dia anak sulung, dia ada komitmen untuk sara adik-adik dia. Dia ada komitmen nak sara mak ayah dia. Okay, jangan kata dia boros pula. Tak boleh, sebab setiap orang dia ada komitmen yang tersendiri. Tapi dalam masa yang sama, semua orang ada impian nak dicapai. Okay, that's why you kena simpan. You kena simpan dalam mood standby. Dan simpanan tu pula, ini mood standby tau. Lepas tu, kalau lagi satu, selain daripada 10% untuk simpanan, 10% lagi untuk ilmu. Invest untuk ilmu, tuan-puan. Jadi macam sahabat saya tadi, 10% lagi tu lebih kurang untuk ilmu tau. Sebab apa? Dia dah beli komputer. Maksudnya dia dah half-half. Dia beli komputer untuk nak masuk kelas, nak orang kata course untuk dia sambung belajar, dia nak jadi pensyarah ni. Sekarang ni belum jadi pensyarah lagi. Tapi dia ada buat part timer mengajar juga. Ni rajin tau. Shopee lagi, jual periuk lagi, jual macam-macam barang kampung lagi. Dia duduk kampung je tapi dia buat income. Tapi semangat, wajar dia minat sangat. That's why investment yang terbaik adalah dalam investment orang kata aset dan investment aset tu investment yang kedua terbaik sebenarnya. Investment yang terbaik adalah ilmu. Okay, jadi peruntukan 10% kepada ilmu, 10% kepada aset. Lepas tu yang selebihnya tuan-puan berbelanjalah secara berhemah. Itu yang terbaik. Itu yang the practical. Nadia pernah buat jadual sekian, berapa peratus. Tapi jangan lupa, kalau boleh tuan-puan 10% lagi buat. Allah, cadar pula dah. Langsir ni langsir duk kibas-kibas lah pula. Saja ambil dekat sini, ambil aura angin luar ni Okey, ambil angin aura luar. Bunyi tak ada kambing lah, ada burung, ada kambing. Hari tu bunyi burung, ni bunyi kambing pula. Dekat sini ada kandang kambing tau. Seronok tengok kambing tu. Saya duduk kampung je ni. Alright, tuan-puan, apa yang saya melepit-lepit tadi tu abaikan. Okey, abaikan. Okay, investment yang terbaik adalah investment kepada ilmu. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak lagi keyakinan pasal emas, investlah, belajarlah dalam buku-buku dan sebagainya. Saya dulu mula-mula sekali memang baca, cari sampai lepas tu saya praktikalkan sendiri. Apa yang dipraktikalkan sendiri, kita nak rujuk mana? Rujuk buku-buku yang memang bertauliah lah.
yang memang orang kata yang bagus. Jangan pula pergi rujuk merapu-rapu. Sometimes you dapat info yang salah. Kalau katakanlah dealer pun, pastikan dealer tu adalah dealer yang betul-betul proven tau. Dealer tu kalau macam dekat public gold, if you bergelar founder, maksudnya you boleh dipercayai, something like that lah. Bukan semua orang boleh jadi tu. Sebab dia memang, kalau dulu kita orang kena ada interview dan sebagainya. Sebab bukan semua orang ajar benda yang betul. Bukan semua orang juga ajar benda yang betul. Tapi insya-Allah kalau you all menggunakan cara yang betul, sistem yang betul, dan betul lah segala-galanya. Sebab kita tak adalah fikir untung sangat. Macam emas, dia tak menguntungkan sangat kepada peniaga tau. Sebab margin keuntungan pada peniaga sangat sedikit. Yang menguntungkan emas ni adalah penyimpan itu sendiri. Mana lebih baik, simpan duit atau emas? Okey, mana lebih baik? Okey, dia macam ni. Tuan-puan, apa jawapan saya ya? Okey, dengar jawapan kambing tadi kan? Kambing tadi ada bunyi kambing kan? Bunyi kambing dah hilang dah bunyi kambing tu. Mungkinlah itulah jawapan dia. Tuan-puan, 1 dinar mampu beli kambing daripada dulu, zaman Rasulullah dulu, 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Saya pegang dinar dia, saya nak bagi jawapan kepada Tuan Aizat. Okey, Aizat, terima kasih sebab sudi bertanya dalam live saya ni. Alright. 1 dinar ni harga dia sekarang, harga tadi saya tengok 1133. Ini harga pada hari ini. Kalau tak percaya tuan-puan boleh pergi survey nak beli kambing. Okey, ada harga yang mungkin 1000, 2000 pun ada besar, tapi dengan RM1133 ni insya-Allah boleh beli kambing hari ni. Boleh beli seekor kambing. Kalau ada anak seorang nak buat akikah tu, boleh buat. Kalau nak buat hari raya korban, nak korbankan seekor kambing pun mampu beli kambing tersebut. Katakanlah ada anak, contohlah you ada anak ataupun menantu yang sedang orang kata dalam menunggu kelahiran. You ada berita best ni, menantu anak dapat mengandung, contohlah ya. Nak hadiahkan dinar ni. So mungkin dinar ni nanti you buat akikah, cairkan dinar. Just contoh, apa lagi? Saya kaitkan dengan kambing yang paling mudah sebab dia adalah yang paling afdal lah. Masa Nadia akikahkan anak saya yang sulung, masa tu seekor kambing harga dia RM600 tau. Dan pada masa tu juga dinar yang saya beli, anak saya masa tu lahir tahun berapa tau? 2007. 2007. Tapi kita tak buat akikah pada masa tu, kita buat akikah selepas beberapa tahun lepas tu. Jadi akikah pada masa tu, kambing tu pun bernilai RM600. Dinar yang saya ada pun lebih kurang harga dia RM600. Jadi nampak tak tuan-tuan? Kalau tuan-puan ada duit RM600 dulu letak dalam bank, selepas 2007, sekarang 2021. Ada kalkulator ni. Ada kalkulator dekat sini. 2021 tolak 2007. Umur anak saya lah 14 tahun. Kalau tuan-puan simpan duit 14 tahun dalam akaun, saya percaya RM600 tadi kemungkinan besar dah tak ada dah dalam akaun. Kemungkinan besar dah tak ada dah pun dalam akaun. Lepas tu kalau peningkatan pun dia tak akan jadi 1000 lebih tuan-puan. Tak akan. Sebab berapa sangat commission, berapa sangat bonus dengan dividen yang dapat tu. Alright, nak berbanding dengan nilai kenaikan duit. Lepas tu bila tuan-puan simpan duit, bila simpan duit dalam akaun, walau katakanlah harganya naik, katakanlah dia konsisten macam dulu-dulu lah. Walaupun naik, saya percaya bonus ataupun dividen yang kita dapat tu kita memang dah ambil dah guna dah pun. Dah ambil dah guna, nama lagi duit. Sebab mindset manusia ni bila nampak angka dia memang nak berbelanja. Walaupun duit tu you pergi orang kata susuk. Susuk tu apa ya? Pergi elakkan diri daripada nampak. Maksudnya letak jauh-jauh pun, tapi angka itu masih lagi dalam kepala. Masih lagi dalam kepala. Jadi kemungkinan besar tuan-puan akan mood berbelanja.
Okay, mood belanja. Satu, risiko dia. Kedua, kenaikan nilai duit. Nilai duit 600 dulu. Lepas tu kalau naik pun mungkinlah tak sampai pun dengan simpanan emas. Emas, tuan-puan, dia menyimpan nilai. Menyimpan nilai. Let's say tuan-puan tak nak guna lagi untuk beli kambing sekarang. Nak guna lagi 10 tahun. Let's say bujang sekarang ni. Alright. Jadi, sekarang ni, saya nanti mungkin sekarang ni katakanlah tuan-puan bujang. Okay, lepas tu mungkin lagi 5 tahun nak kahwin, lepas tu ada anak. Tuan-puan nak buat akikah. Saya kaitkan contoh yang sama ya. InsyaAllah dinar ini masih layak untuk beli kambing. Okay, jadi nampak tuan-puan, emas memegang nilai. Memegang nilai. Dia bukannya emas tu nak suruh kita kaya. Sebab ada duit pun kaya. Ada orang ada duit berjuta pun kaya. Okay. So, katakanlah tuan-puan, ini saya kaitkan dengan dinar. Okay. Let's say jongkong pula. Jongkong. Kalau dulu macam saya cakap, emas saya ni harga dia dulu RM1,700 je. Ada sekitar 1,700 ya. Alright. Sekarang ni dah menghampiri 2,700. Okay. Jadi kenaikan dia kekal. Duit saya tak hilang. Duit saya dibekukan dalam bentuk emas. Duit saya dibekukan dalam bentuk emas. Dan bila nak pakai duit sekarang ni, bila contoh saya nak berbelanja, saya akan banyak berfikir. Macam saya seolah-olah saya tak nampak pun duit saya. Saya tak nampak. Saya cuma nampak emas. Bila saya nampak emas, so saya dalam akaun saya duit dah kurang. Jadi dah tak ada duit nak belanja. So saya dah jimat. Let's say kalau katakanlah saya tak alihkan dia dalam bentuk emas. So 1,700 ada 3,400 ni. Okay, 3,400 ni masih lagi berada dalam akaun. Kemungkinan besar duit 3,400 tu pun dah lenyap. Sebab sekarang ni ada macam-macam platform yang online sahaja. Tekan saja dah mula nak shopping. Tambah-tambah saya seorang wanita. Wanita ni, okay, tambah-tambah seorang wanita, seorang ibu pula, ada anak, macam-macam komitmen nak. Lepas tu kadang-kadang tu kan benda yang tak penting pun kita nak double triple beli. Contoh tudung. Dah ada tapi nak design barulah, nak corak barulah, macam-macam. Padahal yang lama pun kita boleh pusing-pusing sana, pusing-pusing sini, peragakan, combine baju ni dah cantik juga sebenarnya. Okay, dia akan menjadi satu pembaziran. Tapi bila kita dah set, bukan tak boleh tau, tapi kita bekukan. Dan macam saya, okay, emas saya akan cairkan bila? Saya hanya akan benar-benar cairkan emas saya bila benar-benar emas itu membawa keuntungan. Maksudnya, saya pernah cairkan emas saya untuk saya nak masuk kelas investment. Okay, saya nak masuk kelas marketing. Maksudnya benda tu akan memberi pulangan kepada diri saya. So, saya sanggup. Faham tak? Saya sanggup. Saya tak sanggup kalau saya nak beli baju lah. Jadi, saya jual emas untuk beli baju. Tak, saya tak akan buat macam tu. Sebab baju yang pun dah ada. Tapi kalau benda itu menghasilkan pulangan yang lebih baik, maksudnya investment kepada ilmu. Lepas tu saya pernah jual emas saya ni untuk renovate rumah. Sekarang rumah tu ada orang sewa. Okay, ada orang sewa. So saya dapat pulangan dari bentuk sewa. Lepas tu saya jual, simpan lagi. Simpan nak buat apa? Okay, saya dah ada rumah investment. Nak tambah lagi rumah investment lagi. Saya pernah juga orang kata jual emas untuk nak buat bisnes. Pernah juga tahu nak buat bisnes. Lepas tu bisnes tu saya pusing. Tapi saya stop. Sebab apa? Sebab nak teruskan buat public kerja. Okay, tapi Alhamdulillah perniagaan yang saya buat itu dah menghasilkan keuntungan. Lepas tu keuntungan tu kita beli balik emas. Dapat balik emas. Jadi emas tu kita akan betul-betul guna pada benda yang boleh mendatangkan kebaikan pada kita. Kalau benda tu macam tak itu sangat, kita tak akan jual. Percayalah cakap saya. Assalamualaikum puan, macam mana emas hiasan ada susut nilai 20%? Kalau gold bar ni ada saya dah jawab dah tadi. Ya, susut nilai barang kemas menghampiri 25 sampai 30%. 25 hingga 30%. Susut nilai you sangat tinggi lah. Kalau katakanlah you beli, okay, let's say RM1,000 lah. Contoh ya, RM1,000. Okay, kalau you nak jual dinar ni,
Okay, you cuma tolak lebih kurang 9% sahaja. Right, 9%, lebih kurang lah saya cakap ni. Tapi kalau ini adalah barang kemas, susut nilainya menghampiri 20 hingga 30%. Tengok pada kedai tu juga. Ada sesetengah yang macam susut nilai ni dia cakap 10%, 15%. Ada barang kemas yang macam tu. Okay, bila you nak beli balik, you kena bayar lagi upah. Ada upah. Bila barang kemas ni dia ada kos dekat upah. Cuba tengok pada totalnya, okay, harga emas campur dengan kos upah bagai bila nak jual balik dan jual termasuk beli balik, dia tak sama tau. Okay, jadi tuan-puan akan rugi dekat upah lagi, lepas tu dekat susut nilai lagi. Jadi pimai-pimaian tu secara puratanya kebiasaannya di antara 25 hingga 30%. Okay, sebab saya pernah ada barang kemas saya jual. Bila saya jual, saya tak tambah duit ni, saya tukar yang baru. Daripada ada bergram-gram, gram dia semakin kurang. Okay, bila kita jual emas tu, gram emas tu makin kurang. Bila kita jual lagi, tak tambah duit, tukar yang baru, daripada satu set dah tukar jadi separuh set, daripada separuh set dah tinggal gelang je. Okay, sebab saya pernah lalui benda tu. Nadia pernah try and error. That's why bila kalau barang kemas, dia akan mengalami sedikit kerugian dekat situ. Untuk investment lebih baik jongkong. Okay, lebih baik jongkong. Sebab apa? Sebab jongkong dengan dinar tak ada upah. Dia cuma ada gold premium. Gold premium tak mahal tuan-puan. Contoh satu dinar ni baru dalam RM10 gold premium dia. So RM10 ke RM15 macam tu je. Sebab apa? Gold premium tu apa? Kos post. Kos post dan kos insurans. Emas ni daripada kilang nak sampai ke HQ, dia ada post dia. Dia ada yang naik kapal terbang, ada yang naik kereta api, tak tahulah, wallahu alam lah dia naik apa kan. Dia ada nak naik transport dan dia kena dilindungi insurans. Kalau tak dilindungi insurans, dia bukannya post sikit-sikit tuan-puan, dia post tu berpuluh-puluh kg sekali sampai. Jadi dia ada insurans. Bukan Malaysia saja, satu dunia memang ada gold premium. Okay, gold premium tu insurance untuk emas tu sampai, untuk keselamatan. Okay, untuk keselamatan. Okay, saya nampak ni. Betul dah jadi beku, kita tak akan membazir. Dia sebenarnya satu latihan. Okay, ada orang cakap simpan duit bagus. Betul. Tapi orang yang tak berjaya simpan duit sangat ramai. Termasuk saya. Saya simpan emas sebab saya adalah seorang yang sangat lemah kalau tengok duit. Duit ni kalau ada dalam dompet, let's say you letak RM1,000 dalam dompet dan sekeping emas dalam dompet, InsyaAllah satu dinar ni, ini dah yang ini daripada 2000, kejap. Ini saya pernah tengok 2018 lagi. 2018 dah ada ni. 2018, 2019, 2020, 2021 dah 4 tahun dah, 4 ke 5 tahun ni. Saya tak ingat ni saya beli bila. Tapi saya ada tengok posting saya. Okey, 2018 ni dah ada posting nombor siri ni. Nombor siri ni memang saya pegang untuk aura saya. Okey, 3838. Saya beli ni pun sebab saya nampak nombor siri. Cantik ni nombor siri ni, saya nak belilah. Pada masa tu bagi saya macam mahalnya harga emas. Sebab apa mahal tau? Okay, pada masa tu 1,700 tu bagi saya mahal tau. Sebab Nadia pernah beli emas pada harga RM138 segram. Jadi mahal lah pada masa tu. Cuba tuan-puan, kalau saya pernah beli RM138 segram, sekarang ni RM264. Saya pun tetap akan kata mahal. Tapi percayalah, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi pun tetap kata mahal. Jadi bila tuan-puan dah mula-mula tuan-puan memang beli, tuan-puan akan rasa macam mahal. Tapi lama kelamaan tuan-puan, bila tuan-puan rasa sendiri dah, orang kata contoh macam saya dah 11 tahun dah simpan emas. Mahal pun nanti akan mahal juga. Nak tak nak, you kena tetap simpan. Walaupun kadang-kadang tuan-puan nampak, kadang-kadang saya ada buat jualan. Biasalah, saya kan dalam 3 mode. Saya juga penyimpan. Ada sebahagian emas saya mode penyimpan. Emas tu memang simpan, tak boleh jual ni. Ini koleksi ni memang saya tak akan jual. Ada satu setengah koleksi tu memang untuk investment. Untuk investment ni maksudnya kita beli dan kita memang peruntukan dia, kalau untung saya akan jual.
Dan ada sesetengah design macam ada sesetengah koleksi tu, ini memang peruntukan dia memang untuk saya jual. Maksudnya saya beli, ada orang nak beli, saya jual. Maknanya anytime you nak beli, okay, saya akan ikut harga semasa. Tapi tengok juga kalau macam dia tak menguntungkan, contohnya harga masa tu tak untung sangat lagi, tak naik lagi, so saya tak jual juga. So emas ni memang saya macam ada lebih, saya akan ambil, saya akan letak parking sekejap, mungkin dalam 2-3 bulan ke saya terus jual. Dan insya-Allah yang jual tu kalau tak jual mudah pun jual untung. Tak untung banyak pun, tapi sekadar pusing-pusing, faham tak? Sekadar menggembirakan empayar. Benda tu menggembirakan saya, ada keuntungan, boleh juga top up bil telefon. Macam tu je sebenarnya. Tapi ada ketiga-tiga mood. Ada orang dia posisi dia penyimpan je, ada orang dia posisi dia pelabur, ada orang posisi dia peniaga emas. Okey, ada orang tu peniaga emas tapi tak simpan emas. Logik ke? Tak logik. Kebanyakannya memang akan simpan emas. Okey, dan memang tu dia dah, kalau dia tak berniaga sekalipun emas tu dah ada. Okey, hai Humaira. Okey, jadi tuan-puan, macam saya ada mood ketiga-tiganya. Ada masa jual, ada masa beli, tapi setiap bulan memang beli. Setiap bulan memang beli. Kalau tak ada, faham tak? Maksudnya memang tak ada bajet sangat-sangat dah ni. Memang contohlah bulan tu memang banyak pakai duit. Banyak sangat pakai duit. Ini contoh Nadia bagi tahu saya lah. Okay? Kalau bulan tu sangat banyak nak pakai duit sekalipun, saya wajibkan minimum RM100. Tetap ada. Sebab kita macam seolah-olah anggap saja saya tak ada pun RM100 tu. Anggap je RM100 tu tak wujud. Tuan-puan, lepas tuan-puan alihkan duit tu, okey, sebenarnya cukup je nak guna. Tuan-puan akan berkira-kira kepada benda-benda yang tak perlu, tuan-puan tak akan shopping benda tu. Percayalah cakap saya. So dia akan melatih kita daripada orang kata takkan membazir. Betul, ibarat kata Mila Tahril. Okay. So kita takkan membazir. Bukan tak membazir terus. Hidup kita ni kena belanja juga, nak kena enjoy. Orang kata nak kena reward diri, tapi kita tak adalah reward diri secara berlebihan sangat. Okay. So emas ni sangat membantu. Nadia tadi nak share topik apa hari ni, tapi Alhamdulillah pagi tadi dapat berita gembira. Okay. Siapa yang ada dalam grup dealer, dalam Nadia ada 5 grup. Okay. Dalam grup dealer tu berita happy. So Alhamdulillah lah. At least saya pun tak tahu dia nak buat apa sebenarnya. Bila tanya balik, dia nak pakai duit nak beli komputer. Alhamdulillah dah dapat tolong dia, dapat tolong suggest harga. So tak sampai 10 minit dah ada orang beli. So dia dapat duit, dia dapat komputer. Orang tu pula dapat emas harga yang murah sikit. Okey lah, maknanya win-win situation. Ada orang ada duit. Kita ni, tuan-puan, hidup ni saling lengkap melengkapi. Ada masa kita dekat atas, ada masa kita dekat bawah. Sebenarnya dia tak hilang pun duit tu. Okay, dia tak hilang pun dinar ni. Dia cuma tukarkan kepada sesuatu yang nampak. Nampak tu, so dia akan menghargai. Okay, Nadia nak berjaya dalam public good ni, saya pernah tukarkan. Benda yang paling saya terasa adalah saya bayar kelas Najib Asadok dengan 10 dinar. Okay, saya bayar emas tu, tuan-puan bayangkan, saya beli bayar 5 dinar 2 keping ya. Kita beli emas tu, kita bayar ansuran tau. Saya bayar sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Lepas tu tiba-tiba dapatlah 2 keping emas. Okey, dapat 2 keping emas. Lepas tu sebab saya ni saya nak kena ubah hidup saya. Saya nak kena tambah ilmu, saya nak kena belajar sesuatu. Okey, sampai sekarang pun saya masih belajar, okey. Lepas tu bila saya belajar benda yang saya rasa saya masuk akal, saya memaksa diri. Lepas tu saya beranikan tanya tim. Okay, masa tu saya ingat lagi benda yang paling, maksudnya bila kita buat sesuatu melibatkan emas, kita akan teringat tau. Kita akan rasa macam benda tu sangat-sangat, dia kalau kita ada duit, kita tak rasa sangat tau. Kita beli dengan duit, kita beli dengan kad kredit, kita beli dengan apa-apa sajalah selain daripada emas, dia tak rasa sangat. Tapi bila kita beli dengan emas, tuan-puan, kita akan ingat dia tu, tak boleh nak bandingkan tau. Okay, let's say saya tanya tim, saya cakap saya tak ada duit ni. Saya tak ada duit tapi saya ada emas.
Okay, kalau Najib Al-Sadok tu terima emas saya, okay, 10 dinar ni, maka saya akan masuk kelas. Saya masuk kelas. Sekali Najib Al-Sadok jawab, ya saya terima. Ya Allah, saya cakap macam tu. Saya gurau-gurau je mula-mulanya. Tapi disebabkan sebab diterima, so saya menghargai. Tuan-puan, bila ada program setiap minggu, maka saya memang pergi. Saya cakap saya kena hargai emas saya tu. Sebab emas tu dah sangat penting. Punyalah penat kita nak simpan ni kan. Nak dapatkan banyak tu, tapi saya nak ilmu. Okay? Dengan masuk kelas tu juga, saya belajar macam mana nak buat live, macam mana nak buat marketing, macam mana nak tu, macam mana nak ni. Kalau dulu mana ada Nadia buat live sebagai. Tapi sebab, cikgu saya cakap macam ni, cikgu. Saya dapat benda yang lebih daripada tu. Jadi, kita akan ingat tau, yang ada sekarang ni cuma kenang-kenangan lah, kenang-kenangan gambar. Gambar lah sebelum nak bagi tu, kejap-kejap saya nak selfie je dengan emas saya ni. So, bila tengok balik gambar tu, ingat balik kenangan bersusah payahnya nak dapatkan sesuatu. So, emas ni dia punya nilai dia sangat value, tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa nakkan sesuatu yang very value, simpanlah emas. Simpan emas. Dan bila you jual emas tu, katakanlah di saat you jual emas, percayalah bahawa benda yang you buat tu adalah sangat bernilai dan you akan ingat momen tu. Okay? 5 tahun, 10 tahun selepas tu, you akan rindu sangat momen tu dan you tak akan menyesal. InsyaAllah tak akan. InsyaAllah. Okay? Nadia pernah lagi terpaksa korbankan emas sebab nak renovate rumah. Nak renovate rumah ke tak nak ni? Nak renovate ke tak nak ni? Kalau katakan tak renovate, nanti tak siap juga kerja-kerja rumah ni. Contohnya sebab masa tu Nadia pernah siap ada beli rumah. Lepas tu tenant nak kalau tak renovate, maksudnya kalau tak renovate, rumah tu letak barang-barang simple-simple je. So, nak dibandingkan dengan jiran-jiran sebelah, potensial nak dapatkan peluang penyewa tu dia punya tipis sikit berbanding dengan rumah yang kita touch up lebih sikit. So, saya pun korbankanlah emas-emas dinar saya. So, bila saya tengok shilling, bila saya tengok lampu, bila saya tengok aircon, kipas, ni semua adalah hasil-hasil daripada simpanan emas. So, bila nampak tu tuan-puan, kita very appreciate. Kita akan jaga benda tu sebab kita rasa betapa susahnya. Dia tak sama tau. Feeling simpan duit ni lain tau. Aizat, berapa RM modal minimum? Okey. Kalau emas public gold, dia ada 3 cara nak beli. Okey, dia ada 3 cara ya. Saya menjawab persoalan daripada Aizat. Okey, sila share tau untuk kawan-kawan yang lain. Sebab ramai lagi yang tak pernah simpan emas. Sebab dia orang ingat nak beli emas ni kena ada duit ratus-ratus ribu. Tak adalah. Okey, tuan-puan, katakanlah tuan-puan memang dah ada duit RM1,133. Saya cerita harga yang saya tengok tadi ya. Katakanlah memang tuan-puan ada harga banyak tu. Okey, saya sebut harga yang saya tengok tadi. Alright, harga dekat public gold ni naik turun ya, naik turun setiap 20 minit. Kalau tuan-puan memang ada RM1,133, terus beli cash. Okey. Lagi cara kedua adalah installment. Installment tu kita bahasa mudah lah nak suruh faham installment. Tapi namanya easy payment purchase. Sebenarnya easy payment purchase tu adalah akad emas tu tak wujud. Bukan tak wujud, tak buat lagi. Dia akan habis akad tu. Okey, masa kita akan baca terms and condition. Kita mula-mula duit kita itu dimasukkan dalam account security. Okay, dia boleh buat 6 kali bayar. Maksudnya daripada tarikh hari ni, you ada masa 6 bulan untuk settlekan pembayaran sekeping emas ni. Tak kisahlah you nak beli sekeping ke 2 keping. Let's say saya bagi contoh sekeping. So, okay, 1133 lah tadi kan. Saya bagi harga lah, okay, lebih kurang bahagi 6. So, lebih kurang RM188. Okay. Maksudnya, tuan-puan bayar 188, bayar 188, bayar 188. Dan duit itu dimasukkan dalam account security. Mula-mula masuk dalam account security dulu. Selepas cukup pembayaran, baru akad jual beli dibuat. So lepas akad jual beli dibuat, maka tuan-puan boleh request. Emas ni di post je tau. Sekarang ni musim PKP, musim MCO. Emas ni memang cawangan kita. Public gold nak kurangkan limit untuk orang kata bersuhu muka ni. Kita dah boleh online, so online sahaja. Emas ni just terima dalam post je, tambah duit post saja RM10. Okey, so bayarlah ansuran 180. Tapi ada cara yang ketiga, account gold accumulation program. Yang itu
Modalnya hanyalah RM100. RM100 bolehlah dapat dalam 0.3 gram something. So tuan-puan simpanlah sedikit demi sedikit dan saya percaya kalau tuan-puan memang konsisten RM100 lah, memang betul-betul tak ada ni, memang RM100 je. RM100 cukup setahun boleh dapatkan sekeping ni. Okay, boleh dapatkan sekeping ni. So, mula. Ada orang, at least you ada sekeping. Lepas tu 2 keping. Macam baru ni perkongsian daripada Zaida. Selepas 2 tahun, sebab dia memang saya suruh dia ada kerja, gaji dia 3,000. Gaji dia 3,000 ya, dia bujang. So dia simpan 1 dinar. Cukup 2 tahun dia datang cakap dekat saya, Puan Nadia, saya dah ada saya dah boleh keluarkan zakat. Dah keluarkan zakat banyak tu, maksudnya berapa tu? Oh, anak saya dah sedar, anak saya dah bangun. Okey. Right. Hi, say hi. Say hi jap. Allahu akbar. Masya-Allah. Si baik manis. Jangan kacau. Okey. Okey, nah. Alright. Jadi tuan-puan, kalau kita tak bermula, dia tak akan jadi banyak. Okey, tak akan jadi banyak. Sedikit demi sedikit tak apa. Daripada you beli nak tunggu duit segedebu banyak, beli, dia tak akan macam mana Dia tak boleh tau. Untuk latih diri kita dalam kewangan ni memang kena konsisten. Konsisten is the best cara untuk simpan emas. The best cara, the best way. Okay, so harap menjawab jawapan Aizat. RM100 adalah paling minimum. RM100 dan dia tak ada syarat macam mana syarat wajib pun you nak kena konsisten setiap bulan. Tak ada, yang account gap tu tak ada. You ada duit lebih, masuk dalam account. Macam simpanan bank, okay, ada duit je masuk. Tengok-tengok contohlah, dah ada 5 gram. 5 gram ataupun tengok-tengok dah ada, contohlah cepat-cepat dah ada 10 gram. So tuan-puan bolehlah withdraw sekeping 10 gram. Okay, at least you bermula dan lama-lama banyak. Percaya sekali saya. Saya anak-anak saya simpan anak-anak saya account gap. Anak-anak memang account gap. Okay, macam Uwais pun dah ada dinar beliau. Sebab apa? Daripada bulan pertama saya dah simpan dia sedikit. Macam anak saya ni, saya simpan 1 gram setiap bulan, 1 gram. So kalau 24 orang anak, 4 gram dah bagi anak saja. Ada juga waktu-waktu yang tak cukup ya. Macam saya cakap, kalau betul-betul tak cukup, minimum RM100 untuk mak dia. RM100 tu wajib. Maksud, anggap je lah dia tak ada. So pandai-pandailah kita berjimat. Contoh saya limitkan, jangan pasang lampu malam-malam lebih sihat. Okey, kurangkan kipas kat sini. Contohlah itu, kita akan kurangkan. Katakanlah bil telefon tak nak kontrol lah. Okey, mungkin unlimited. Kalau macam contoh menonton televisyen. Okey, so kita kurangkan benda-benda, kita boleh kurangkan. Kita tengok apa yang kurang, yang boleh dikurangkan. Bukan tengok apa yang kurang, kita tengok apa yang boleh dikurangkan untuk kita invest. Okay, bila duit kita dah tak ada. Okay, let's say kita dah alih 1 gram. 1 gram tu hampir RM300 kan. Okay, awak jangan buat lari benda ni awak. Okay, dah anak saya dah jatuhkan dah. Okay, bila kita dah alihkan, so contohlah RM100. So let's say lah bil api ke, bil astro ke, ataupun duit minyak ke, ataupun you belanja makan lebih-lebih ke. So you dah akan belajar untuk control. Control tu maksudnya, tak payahlah nak beli ni. Let's say kalau makan pun biasa you ambil 2 ketul lauk. Kali ni nak jimat sikit. Adalah sekali-sekali tu jimat sikit. Sebab dah kurangkan untuk invest. Sebenarnya mampu, try buat, mesti boleh. Dia yang salahnya adalah you dapat duit, you dapat pendapatan, you belanja dulu dan tengok baki baru nak simpan. Yang itu kebanyakannya memang tak berjaya. Percayalah cakap saya, tak berjaya. You tanyalah pakar-pakar kewangan, you tanyalah siapa sahaja pun yang buat macam tu tidak berjaya. Yang berjaya adalah dapat pendapatan, terus alih. Lepas tu baru fikir baki. Anggap saja yang mula-mula tu tak ada. Anggap saja 10% tu tak ada. Anggap saja macam tu. Lepas tu bila dah belanja, dah ada baki lagi. Sebelum nak dapat pendapatan yang baru tu, let's say ada baki lagi. Yang baki tu alihkan lagi. Okay? Dah azan dah tuan-puan.
Okay, so Nadia nak stop dulu. Dah Zuhur dah tu. Okay, so Nadia rasa Nadia izinkan Nadia stop dulu. Allah makan. Okay, Nadia stop dulu. Terima kasih yang sudi join Nadia. So, Nadia harap you all simpanlah emas untuk kebaikan diri sendiri. So, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Say bye-bye. Yee, bye-bye.